Okay. So dia adalah reverse process of differentiation. Apa maksud reverse process ni? Maksudnya dia terbalik ataupun dia terbaliklah, reverse process of differentiation. So you boleh tengok dekat sini. Kalau kita daripada derivatif kan. So maksudnya derivatif ni dia adalah differentiate. So maksudnya let's say kita ada fx and then kita differentiate, kita akan dapat f prime x. So ini kita panggil sebagai proses differentiation. And then integration adalah apabila kita punya f prime x tu, kita integratekan dia, kita akan dapat balik fx yang asal. So ini dipanggil sebagai antiderivative ataupun integration lah. So maksudnya kita akan dapat balik function yang asal. Sebagai contoh, senanglah. Let's say kita ada apa? 3x. So bila kita differentiate, kita akan dapat 3. Tapi kalau kita integrate, kita akan dapat balik 3x. Cuma kita akan ada tambah c lah. Tapi kalau ikut secara apa, bahasa mudahnya lebih kurang macam tu lah. Bila kita differentiate 3x, kita dapat 3. Bila kita integrate 3, kita akan dapat balik 3x. So sebab tu kita kata integration ni dia adalah reverse process of differentiation. So kalau tengok nota dekat sini, kita akan ada d dx, f prime x adalah bersamaan dengan f prime x. So maksudnya dekat sini, d dx ni adalah kita differentiate. Bila kita differentiate ni, dia berjumpa dengan integrate. Kita kata dia boleh hilang lah. Dia bukan hilang, dia macam dia punya konsep dia adalah kita akan dapat balik f prime x. Tapi kalau dari cara mudahnya, cara mudah maksudnya nak bagi faham, kalau d dx bila jumpa dengan integrate, dia akan hilang. Dx, dia potong dengan dx sebab tu dia tinggal f prime x sahaja. Ini nak bagi faham ya, bukan secara konsepnya salah lah, tapi saya nak bagi faham bila d berjumpa dengan integrate, dia akan hilang. And then dx dengan dx kita boleh potong sebab tu tinggal f prime x. So ini adalah apa yang dimasukkan dengan integration. Jadi kalau you okay dengan differentiation, integration dia tak ada masalah. Kita boleh kata dia lebih mudah lah compare dengan differentiation. And even kita dah belajar pun sebenarnya masa hari Sabtu hari tu dengan Ahad, Jumaat dengan Sabtu. So I hope semua orang dapat tangkaplah integration ni. Sebab I think dia lebih simple compare dengan differentiation. Okay. So kita terus pergi kepada example. So yang ni kita belum belajar lagi cara nak integrate. Ini adalah introduction ataupun nak bagi kamu faham yang integration tu dia adalah reverse process of differentiation. So first kali dia bagi tahu d dx 5x³ adalah bersamaan dengan 15x². So mana yang first time jumpa d dx 5x³ ni sebenarnya maksud dia adalah kita differentiate 5x³, kita akan dapat 15x kuasa 2. So biasa kita jumpa dy dx kan. Tapi sekarang y tu dia masukkan je dalam kamu punya d. Sebab tu dia dapat d dx 5x³. So ni kita boleh kata yang ini adalah y lah. So bila kita differentiate y, kita akan dapat 15x². Therefore, macam mana kita nak integrate 15x kuasa 2?
So untuk jawab soalan yang macam ni, kamu kena gunakan information yang diberi dalam soalan. So hopefully by now semua orang dah ada nota dah supaya boleh salin. So daripada information yang dia bagi tu, dia bagi 5x cube ddx adalah bersamaan dengan 15x squared. So macam mana kita nak cari benda ni? So kamu kena wujudkan benda ni. So macam mana? First kali kita letak integrate kat sini. So bila kita letak sebelah kanan, dia automatic sebelah kiri pun dia kena letak. And then dekat sini dia ada dx kan. So ni pun kena letak dx. So ni pun kita kena letak dx. So kita pindahkan dia ke sebelah kiri supaya nampak dia macam ni. So yang sebelah kanan ni kita akan ikut yang ini. So dia akan jadi apa? So yang ni kita potong, dia hilang. dx dengan dx akan hilang. So dia akan dapat apa? Dia akan dapat 5x cube. Okay, so itulah cara dia macam mana kita nak kita nak, ni bukan integrate lah basically, ni just introduction. Macam mana kita nak tunjukkan yang bila kita differentiate, bila kita integrate, dia akan reverse the process of differentiation. Okay, senang cerita dia nak bagi tahulah kalau kita integrate 15x squared, kita akan dapat 5x cube. Tu je sebenarnya. Tapi cara penulisan dia adalah macam ni lah. Okay, kalau keluar dalam exam ataupun dalam assignment. Okay, so yang ni pun lebih kurang sama je soalan dia. Cumanya dia ada bagi ddx and dia punya yang kita nak cari adalah x tambah 2 sahaja. So kita kena gunakan information yang diberi. Sebab by right kita boleh je integrate benda ni kan. Tapi disebabkan dia ada bagi benda ni, kamu kena guna benda ni lah. Tak boleh nak integrate directly. So dia akan jadi 4x sama dengan 2x tambah 4. So macam mana cara dia? First kali you letakkan integrate. Kenapa kita integrate? Sebab kita nak samakan dengan yang sebelah sini. So dekat sini ada dx kan. So ni pun letak dx. And sini pun letak dx. Lepas tu kita pindahkan yang ni ke sebelah kanan, kiri. Yang sebelah kiri ni kita pergi sebelah kanan. So dia akan jadi 2x tambah 4 dx sama dengan integrate d dx x squared tambah 4x dx. So kalau you tengok, sekarang kita ada 2x tambah 4. Tapi yang ada adalah x tambah 2. So dia lain kan? So kita kena ubah benda ni jadi x tambah 2. So daripada sini kita boleh factorize kan. So dia akan jadi x tambah 2 dx sama dengan d dx x squared tambah 4x dx. So untuk dapatkan x tambah 2 boleh keluarkan. So yang ni kita boleh potong. So yang ni boleh potong. So yang tinggal adalah x squared tambah 4x. Tapi kita nak cari x tambah 2 je. So 2 ni kita boleh pindahkan ke sebelah kanan. So dia akan jadi integrate x tambah 2 dx adalah bersamaan dengan x squared tambah dengan 4x bahagi dengan 2. So yang ni kita kena mengubah sedikit ataupun ke modify sikit lah kita punya function sebab yang dia bagi adalah 2x tambah 4 tapi yang kita nak integrate hanyalah x tambah 2 sahaja.
Okay, next example. Determine the derivative of 2x bahagi dengan x tambah 1. Hence, find integrate of negatif 4 bahagi dengan x tambah 1 kuasa 2 dx. So yang ni dia ada dua soalan sebenarnya. Yang pertama dia suruh cari derivatif. Yang kedua dia suruh cari integration. So benda pertama kita kena cari dia punya differentiate lah ataupun derivative of 2x bahagi dengan x tambah 1. So mungkin kita boleh letkan y sama dengan 2x bahagi dengan x tambah 1. So yang ini adalah quotient rule. Kita akan dapat 2 sama dengan u sama dengan 2x and v sama dengan x tambah 1. So differentiate 2x akan dapat 2, differentiate v akan dapat 1. So kalau kita masukkan dy over dx sama dengan v darabkan u darabkan dengan v darabkan u prime tolak u darabkan dengan v prime bahagi semua dengan v kuasa 2. Ataupun kalau kita darab masuk, dia akan jadi 2x tambah 2 tolak 2x bahagi dengan x tambah 1 kuasa 2. Hilang-hilang. Dapatlah jawapan dia 2 bahagi dengan x tambah 1 kuasa 2. So, ini adalah differentiation yang macam biasalah. Kita differentiate dulu. Hence find negatif 4 bahagi dengan x tambah 1 kuasa 2. So macam mana nak buat? So disebabkan dia ada perkataan hence, kita kena gunakanlah information yang diberi sebelum ini. So kita boleh kata yang bila kita differentiate 2x bahagi dengan x tambah 1, kita akan dapat berapa? 2 bahagi dengan x tambah 1 kuasa 2. So daripada sini kita kena work out lah sampai dapat negatif 4 x tambah 1 kuasa 2 ni. So macam mana nak buat? So lebih kurang sama macam tadi, di mana kita kena letak integrate dan kita letak dx dan kita letak dx. Tapi kalau kita tengok dia lain kan, dekat sini negatif 4, sini negatif 4, tapi yang ini positif 2. So untuk menyamakan atau untuk bagi sama, sebab kita nak cari yang ini. So bila nak cari yang ini, kita kena samakan lah. So yang ni 2. So 2 darab berapa dapat negatif 4? Negatif 2. So kalau kita darab sebelah kanan, sebelah kiri pun kena darab. So jawapan dia adalah, so kita pindahkan dulu ni sebelah kiri ni jadi sebelah kanan ni jadi sebelah kiri. So bila kita darab, dia akan dapat integrate negatif 4 bahagi dengan x tambah 1 kuasa 2 dx adalah bersamaan dengan negatif 2 integrate d dx 2x bahagi dengan x tambah 1 dx. So sebelah kiri ni dia sama, tapi sebelah kanan ni kita boleh potong. Ni potong, dx dengan dx akan potong. So dia akan jadi negatif 2 dalam kurungan 2x bahagi dengan x tambah 1. Ataupun nak bagi lawa, kita darab masuk lah. So dia akan jadi negatif 4x bahagi dengan x tambah 1 kuasa 2. Tak ada kuasa 2. So inilah cara dia macam mana kita nak cari dia punya integration. So untuk soalan yang macam ni, kita tak boleh directly integrate. Kita kena gunakan maklumat yang diberi untuk cari dia punya integration. So, kalau perasan kita tak ada tambah C pun sebab kita belum masuk lagi yang integration yang tambah C tu. Ini kita baru nak tengok apakah hubungan antara differentiation dengan integration. Okay. So itu adalah 3 example macam mana kalau you jumpa soalan macam ni, macam mana kita nak buat. So cara dia adalah kita letakkan integrate punya ni, ini nama dia integrate lah ataupun integral. And then kita ada letakkan dx and then kita try samakan dia punya nombor tu lah. Kalau kena darab, kalau kena factorize, kena factorize.
Okay, sekarang baru kita nak masuk macam mana kita nak integrate. So macam differentiation, kita ada cara kita kan, kita pindahkan ke depan, lepas tu kita tolak satu dan sebagainya. Ataupun kita nak differentiate constant, kita dapat apa sebagainya. Sama juga dengan integration. Cumanya, you kena faham kalau differentiate, dia akan hilang, maksudnya dia akan berkurang kan. Contoh macam 3x differentiate dapat 3. Tapi integrate ni dia akan bertambah. So kalau kita integrate 3, kita akan dapat 3x. Dia terbalik dengan differentiate. So kalau differentiation kita tolak, integration kita akan tambah. So contoh sekali, contoh pertama sekali adalah di constant. So yang ni memang selalulah menjadi masalah. Saya pun tak tahu kenapa menjadi masalah. Sampai sekarang pun nak differentiate constant pun tak tahu. Bila kita integrate constant, kita akan letak x je. Macam ni lah, kalau 3 dia jadi 3x. Sebab apa? Bila kita differentiate 3x kan kita dapat 3. So kalau kita integrate 3, kita akan dapat 3x. Cuma beza dengan differentiation, untuk integrate kita kena tambah c. So kita kena tambah c. Contohnya macam 5 kan, integrate 5, kita akan dapat 5x tambah c. So benda ni very simple lah. So sebab apa kebanyakan pelajar apa yang dia buat, bila integrate 5 dia akan jadi kosong. Sebabnya dia tukar dengan differentiation. So sama juga dengan ni, eksponen kuasa 2. Eksponen kuasa 2 saya dah cakap banyak kali, kalau dia tak ada x, dia adalah constant. Okay, tulis kalau tak ada x, dia adalah constant. Bila tanya differentiate eksponen kuasa 2, dapat eksponen kuasa 2 darabkan dengan 2. So ingat kalau dia tak ada x, dia adalah constant. So bila constant, kita kena treat dia macam nombor lah. Kita kena treat dia macam nombor. So yang ni dia akan dapat eksponen kuasa 2, x tambah dengan c. Yang ini pun sama, ln 2. Ln 2 dia tak ada x. Bila tak ada x, dia adalah constant. Ingat, constant. Constant is a number. Number bila kita integrate, kita letakkan x sahaja. Tambahkan dengan c. Tapi biasanya kita letak depan supaya tak nak confuse dengan ln. So dia akan jadi x darabkan dengan ln 2 tambah c. Okay, so dia punya formula senang je, integrate A ataupun integrate any constant yang tak ada X. Kita akan dapat, letakkan sahaja X dekat dia punya sebelah dia and then tambahkan dengan C. Okay, next adalah ini kalau dia ada X. Macam mana kita nak integrate X? Kalau differentiate kita tolak 1, kalau integrate kita tambah 1, cuma kalau differentiate kita darab. So yang bawa depan tu sebenarnya dia darab dekat depan kan, tapi kalau integrate kita kena bahagi dengan hasil tambah dia. Dan jangan lupa tambah C, and dia punya n cannot be equal to negative 1. Nanti kita akan tengoklah kenapa n dia tak boleh negatif 1. Example yang pertama, kita ada integrate x kuasa 2. So dia akan jadi x kuasa 2 tambah dengan 1 bahagi dengan, kita nak buat 2 tambah 1 boleh, nak terus start 3 pun tak ada masalah. Tapi kalau you macam baru-baru kan, letaklah 2 tambah 1. And jangan lupa tambah C, and dapatlah x kuasa 3 bahagi dengan 3 tambah dengan C. So benda ni memang formula lah, 100% formula. I think dia tak ada kefahaman pun sebenarnya kan. Dia ikut je lah formula tu. And then yang kedua, kita ada x kat bawah. Sama juga dengan differentiate. Kita tak boleh nak differentiate bila dia kat bawah. So yang apa yang kita buat, kita boleh buat di atas. So yang ni dia tengok, selagi saya tak buat dia punya integration, selagi itulah kamu punya simbol integral ni masih ada.
Selepas kita tambah dengan 1, barulah kita -2. -2 tambah 1 jadi -1. Selepas dah tambah dengan 1, barulah kita hilangkan dia punya integral dengan dx. Kita nampak yang ini kita tak integrate lagi, kita hanya naikkan ke atas sahaja supaya kita nak integrate, and then kita integrate baru hilang dia punya integral dengan c. So, kita akan dapat x sama dengan -1, ataupun kita boleh bawa turun, dia akan jadi 1 over x negatif. And then yang ketiga ni pun sama juga macam differentiate. Kalau dia ada punca kuasa ni, kita kena tukar jadi pecahan dulu. So dia akan jadi 1/3. So ikutlah formula 1/3 tambah dengan 1 bahagi dengan 1/3 tambahkan dengan 1 tambahkan dengan C. So 1/3 tambah dengan 3/3 akan jadi 4/3. So X kuasa 4/3 bahagi dengan 4/3 tambahkan dengan, so dia punya proses ni lebih kurang sama dengan differentiation lah. Kalau dia dekat bawah, you naikkan atas. Kalau punca kuasa, you tukar kepada pecahan dan baru integrate. Formula dia adalah tambahkan dengan 1 and bahagi dengan hasil tambah tadi. And then jangan lupa tambah C di belakang. So yang ni adalah kalau dia ada K ataupun dia ada constant dekat depan ni. So yang ni I think dia tidaklah memberi, dia lebih kurang sama je macam yang atas tadi. Cumanya dia nak bagi tahu yang kalau dia ada constant ataupun K, kita boleh bawa ke luar. So dia akan jadi K kat luar. Sebab apa? Integral ni you tak boleh sesuka hati. Dia macam log lah, macam log ataupun macam limit. Dia tak boleh sesuka hati untuk kita keluarkan apa-apa nombor dekat dalam tu. Tetapi kalau dia adalah constant ataupun nombor, kita boleh bawa keluar. Contohnya macam soalan 1. So kalau you nampak kita ada 5x3. So untuk memudahkan integration, kita boleh bawa keluar 5. So dia akan jadi x3 dx. Actually you boleh je integrate terus, tak ada masalah. Cuma untuk memudahkan pengiraan, kita boleh bawa keluar 5. So kita hanya integrate x kuasa 3 sahaja. So x kuasa 3 kita akan dapat 3 tambah 1 bahagi dengan 4. Dan tambahkan dengan C. Ataupun ini bersamaan dengan 5/4. X kuasa 4 tambahkan dengan C. Okay. And then soalan nombor 2. Kau tengok betul-betul sebab saya rasa ramai gila yang confuse kalau jumpa pecahan macam ni. You kena faham yang apabila nombor ni dia tak boleh berdiri dengan sendirinya kalau dia tak ada nombor. Contohnya macam 2 kan, 2 ni kat atas. Bila you keluarkan dia akan jadi 2 kat luar and integrate. So bila you keluar, dalam kat atas ni dia akan jadi 1. Sebab apa? Ramai yang tanya apa beza 2 atas ni dengan bawah. Benda ni lah, benda yang sama lah. 2, cumanya bila you darabkan 1, dia akan dapatlah balik 2. Sebab kita tak boleh nak tinggal kosong macam ni. Macam pelik pula kalau kosong macam tu dekat atas tu. Dia mesti ada nombor. So kita letak 1, x kuasa 4. Dan untuk integrate, macam biasalah kita naikkan atas. Lepas tu barulah kita integrate. X negatif 4 tambah dengan 1 bahagi dengan negatif 4 tambah 1 berapa? Negatif 3. Tambah dengan C. Ataupun sama dengan, so yang ni pun sama, bila you bawa keluar, kita boleh bawa keluar lah. So dia akan jadi 2/-3 X kuasa -3 tambah dengan C. Ataupun nak bagi lawa lagi, dia akan jadi 2/-2 3 X kuasa 3 tambah dengan C. So
Tapi kalau you tak pandai, you boleh je letak negatif 3, tak ada masalah. Cumanya untuk jawapan kebiasaannya kita bagi positif punya power. Okay, and then last kita ada integrate 2x kuasa 1/2. So yang ni pun akan ramai yang confuse. Okay, 2 kuasa x, 2x kuasa 1/2. Ramai yang buat dia akan kuasakan 1/2 sahaja. X dia kuasa 1/2. Yang 2 ni dia tak buat 1/2 padahal dia dalam bracket. So you kena faham bila jumpa macam ni kita darab satu-satu. So dia akan jadi 2 kuasa 1/2 X kuasa 1/2. Bukannya X sahaja yang ada kuasa. Tak fair lah. Sedangkan dia dalam bracket. 2 tu mesti ada kuasa dia juga. So kita boleh bawa keluar. So dia akan jadi 2 kuasa 1/2 integrate X kuasa 1/2. So yang ni kita nak keluarkan 2 lah. Kalau kita nak terus directly integrate pun tak ada masalah. Cumanya yang ini kita nak ajar macam mana nak keluarkan dia punya constant. So sama je, fraction you tambah je 1/2. So 1/2 tambah dengan 1 dia akan jadi 3/2 tambahkan dengan C. So akan jadi punca kuasa 2 X 3/2 bahagi dengan 3/2. Ataupun 2 ni bawa naik atas. So dia akan jadi sama dengan 2 punca kuasa 2 bahagi dengan 3 X kuasa 3/2. So ini lah untuk kita kita practice lah. Kalau kita ada constant kita boleh bawa keluar. Tetapi I think jarang lah kita bawa keluar dia punya constant. Biasa kita akan directly integrate dia punya function. Okay, next ni kalau kita ada tambah ataupun tolak. So yang ni rasanya pun tak ada masalah. Maksudnya bila kita integrate jarang lah kita nak pecahkan dia. Tetapi ada certain soalan memang kita kena pecahkan dia. Maksud pecahkan ni adalah let's say kita ada fx tambah ataupun tolak gx, kita boleh pecahkan dia kepada fx tambah ataupun tolak gx di mana dia punya integral tu akan bertambah. Sebagai contoh, kita tengok soalan yang pertama. So yang ni you boleh jadikan dia macam ni, 4x squared dx tolak integrate 7x dx tolak 3 integrate dx. Okay, nampak kita pecahkan dia kepada 3 bahagian sebab kita ada 3 term kat situ. Then kita integrate lah satu-satu ataupun nak bawa keluar 4 ni pun boleh. Tapi itulah biasanya jarang lah kita keluarkan kan. Kita terus dia integrate 4x 2 tambah dengan 1 bahagi dengan 3 tolak 7x. So kalau dia tak ada kuasa sebenarnya kuasa 1 tambahkan dengan 1 bahagi dengan 2 tolak 3. So kalau integrate 3 terus dia dapat 3x and tambahkan dengan C. So yang kat bawah ni saya terus tambah lah. Kalau kamu nak tulis 2 tambah 1 pun tak ada masalah. Yang penting kat bawah ni dia mesti dah tambah. So dia akan jadi 4/3 X kuasa 3 tolak 7/2 X kuasa 2 tolak dengan 3X tambah C. Okay, next kita ada integrate X darabkan dengan X tolak 3. So ingat integration dia tak ada product rule, tak ada quotient rule. Jangan nak memandai-mandai tambah integrate tiba-tiba ada product rule lah. Tapi mesti akan ada yang buat. So jangan risau. Nanti mesti yang akan dia buat. Dia buat product rule dekat sini.
Okay, remember, tulis. Integration tak ada product rule, tak ada quotient rule. Itu untuk differentiation sahaja. So kalau integration ni biasanya kita akan permudahkan dia dulu. So kita darab masuk, dia dapatlah 3x. Yes. And then kita boleh pecahkan dia. Pula integrate 3x. Tapi like I said before, kita jarang lah kita nak buat macam ni. Biasanya kita terus je integrate satu-satu. Ini kalau soalan properties ataupun soalan yang memerlukan kamu pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Dan integrate lah x 2 tambah 1 bahagi dengan 3 tolak 3x. So kalau kuasa 1 dia akan tambah 1 bahagi dengan 2 tambahkan dengan so x kuasa 3 bahagi dengan 3 tolak 3 per 2 x kuasa 2 tambah dengan okay. So mana yang masih tak dapat nak catch up tu jangan risau. Dia macam differentiate lah, dulu pun kamu tak reti nak differentiate. Tapi lama-lama okey je kan. So untuk permulaan ni dia memang akan kamu kena ni lah practice macam mana nak integrate. Okay, next soalan nombor 3. Sama juga soalan nombor untuk integration kita tak ada quotient rule. Sebab saya tahu nanti mesti ada yang buat atas ni U, bawah ni V. Tak boleh, okay. Kita hanya ada integrate biasa sahaja. So kalau kita jumpa soalan macam ni, kita boleh pecahkan dia kepada 3 bahagian. So pecahan ni dia memang selalu menjadi masalah lah kepada pelajar. So dia akan jadi 2x squared bahagi dengan x kuasa 4 tolak 1 per x kuasa 4 yes. And then kita boleh potong, so dia akan jadi x. Yang ni akan jadi 2 per x ataupun 2x negatif 2 dx tolak x kuasa negatif 4 dx. So yang ni saya pecahkan satu-satu. Especially kepada yang baru nak start, bolehlah pecahkan macam ni supaya mudah untuk kamu integrate. So integrate x kita akan dapat 1 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah. So 2x negatif 2 tambahkan dengan 1 bahagi dengan negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1 tolak x kuasa negatif 4 bahagi dengan tambahkan dengan 1 kan. Tolak x kuasa negatif 4 tambah dengan 1 bahagi dengan negatif 3 tambahkan dengan c. Kita sambung dekat sini, jawapan dia adalah x kuasa 2. So yang ni negatif, kita boleh pindahkan ke atas. So dia akan jadi negatif 2x negatif 1. So ini pun negatif juga, kita boleh darab masuk. So dia akan jadi tambah x kuasa negatif 3 bahagi dengan 3 tambahkan dengan c. So jawapan nak positifkan dia punya power pun boleh, nak biarkan macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting you tahu dulu macam mana nak integrate. Maksudnya tambah dengan 1 and bahagikan dengan dia punya hasil tambah. Kita belajar yang tu dulu, nanti barulah kita tengok macam mana kita nak simplify dan sebagainya. So, ini ada beberapa peringatan yang yang akan mengconfusekan ataupun kita panggil sebagai misconception di mana pelajar dia akan assume benda ni lah. Yang pertama sekali bila kita ada darab. So macam tadi kita belajar kan, kita pecahkan dia kepada 2 bahagian. Dia hanya boleh pecah kalau dia tambah ataupun tolak sahaja. Kalau darab memang tak boleh. Okay, sebab tu dia ada not equal to fx darabkan dengan gx. Sebagai contoh lah, contoh berapa? 3x darabkan dengan non x. So dia tak sama
Kamu nampak, oh dia darab lah. So kita boleh pecahkan dia jadi macam ni. So yang ni tak boleh. Kita hanya boleh pecahkan dia kalau tambah ataupun tolak. Kalau darab ataupun bahagi, so yang nombor 2 ni dia bahagi. So bahagi pun sama, kita tak boleh nak pecahkan dia kepada dua bahagian. So yang ni janganlah dilakukan. Sama juga dengan bahagi lah. So yang ni bahagi, maksudnya asalnya dia satu je integral, you nak pecahkan dia kepada dua bahagian, then tak boleh. Okay. Okay, next kita ada nak integrate tapi dia ada bracket. So yang ni kita panggil sebagai integration of linear factor. So kalau you perasan dia macam lebih kurang power rule, tapi ni bukan power rule lah, ini reverse dia punya power rule. So dia punya integration dia lebih kurang sama, cuma beza dia adalah kita kena bahagi dengan dia punya power. N yang N darabkan dengan dia punya A. So A dia dekat sini. Kau nampak boleh fahamkan dulu dia punya formula. Let's say kita ada AX tambah B kuasa N. So macam mana kita nak integrate? Especially kalau N dia kuasa besar lah. Kalau kuasa besar contoh macam 3 dan ke atas, kita nak expand dia tak boleh. So kita boleh integrate. So cara nak integrate adalah sama macam lebih kurang power rule lah. Okay. Cuma yang ini integration, kita tambahkan dengan satu and bahagikan dengan dia punya power and you kena darabkan dengan yang dalam bracket tu dia punya A. Nampak dia punya A. Kita darabkan dengan dia punya A. So, kalau kita tengok contoh 3x tolak 6 kuasa 3. So kuasa 3 ni besar lah kalau kita nak expand dia. Cara nak integrate dia, disalin je balik and power dia tambah dengan 1 bahagi dengan 3 tambah 1, 4 and darab, dia ada darab sikit dengan A ataupun 3. Dalam kes ni 3 dan jangan lupa tambah C. Ataupun bersamaan dengan 3x tolak 6 kuasa 4 bahagi dengan 3 tambah 1, 4. 4 darab 3, 12 tambahkan dengan C. So dia macam integral biasalah, cuma dia ada penambahan, kita kena darabkan dengan A ataupun dia punya coefficient of X. Sebab you kena faham dia ada dua, satu A, satu B. Kalau dalam soalan dia tak bagi tahulah mana satu A, mana satu B kan. Tapi A ni dia mesti dengan X. Dia punya coefficient dia adalah X ataupun coefficient apa? Pekali dia adalah pekali untuk X. Okay, next soalan yang kedua. So yang ni pun sama dengan differentiation. Kita tukar dulu kepada kuasa. Lepas tu barulah kita integrate. So cara dia salin balik 1/2 tambah dengan 1 bahagi dengan 1/2 tambah 1 3/2 darabkan dengan dia punya A. So kalau you tengok kita punya function adalah 5 tolak 2 X. So dia punya A adalah bersamaan dengan negatif 2, bukan 5 Dia punya ni adalah negatif 2 sebab A tu dia punya pekali untuk X. So jangan tersilap And then kita try untuk simplify 5 tolak 2X kuasa 3/2 bahagi dengan, so yang ni boleh potong, so kita akan dapat negatif 3. So yang atas ni tak perlulah nak expand, memang tak boleh nak expand lah 3/2 kan. So biar je macam tu, cuma bawah ni kita boleh dapat negatif 3. Okay, next kita ada 3 bahagi dengan punca kuasa cube root 2x tambah 1. So boleh keluarkan 3 nak memudahkan kita punya pengiraan. So atas ni dia akan jadi 1, so yang bawah ni dia akan jadi 1/3. Sebab punca kuasa cube root kan. And then untuk kita integrate, kita kena bawa naik atas, so dia akan jadi 2x tambah 1 kuasa negatif 1/3.
So yang ni kita buat lagi integration kita hanya simplify dia ataupun kita modify dia supaya kita boleh integrate. So kita akan dapat 3. So yang ni 2x tambah 1 kuasa negatif 1/3 tambah dengan 1 bahagi dengan 1 tolak 1/3 jadi 2/3 and darabkan dengan A. A dia sekarang adalah 2. So kita akan dapatlah 3, 2x tambah 1 kuasa, alamak tak muat, kuasa 2/3 bahagi dengan 2 darab 2, 4. 4/3 tambah dengan C. Tapi 4/3 ni you bolehlah tekan kalkulator, 3 bahagi dengan 4/3 ataupun 3 ni naik atas. So dia akan jadi 9. 9/4 dalam kurungan 2x tambah 1 kuasa 2/3 tambahkan dengan C. So ini adalah cara macam mana kita nak integrate kalau dia ada bracket and dia ada kuasa. Secara dia senang je, you tambahkan je dengan 1 and bahagi dengan dia punya hasil tambah 1, cuma kita kena darabkan dengan A. A tu adalah perkali untuk X and tambahkan dengan C. Okay, 10. Okay, so saya rasa saya nak stop kat sini dulu. Eksponen dengan log kita akan tengok hari Rabu lah. Okay. So sekarang kita hanya belajar macam mana integrate dulu, basic integrate lagi sebab ada pelajar yang dia tak pernah integrate lah. Jadi kita nak bagi pelajar yang tak pernah jumpa, even yang pernah jumpa pun mesti dia dah lupa punya. Macam mana integrate yang basic dulu sebelum kita masuk kepada eksponen dengan log. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much and kita akan jumpa dalam kelas.